السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu, majlis yang paling afdal yang ada di muka bumi itu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamakan sebagai satu taman daripada taman surga. Dan pada malam itu kita bersama dengan dua tokoh yang ada di negara kita untuk mengupas satu tajuk yang penting karena dia berkait dengan pemikiran umat Islam pada masa kini yang mana diserang oleh pemikiran-pemikiran yang tidak dikenal sebelum daripada ini, dan ia perlu kepada suatu jawapan yang tuntas untuk menjelaskan kepada masyarakat supaya kita dapat keluar daripada kekeliruan ataupun syubhat yang ada. Jadi kita memilih satu tajuk berkaitan dengan kepentingan bermazhab dan bahaya pemikiran al-lamah mazhabiyah. Jadi sebelum kita memulakan majlis kita pada malam tu, cakap Sarawak Ustaz boleh? Boleh faham tak kan? Sebab malam tadi dah makan dambi. Jadi biasanya kalau makan dambi senang faham contoh Sarawak. Jadi yang pertama sekali di sebelah kiri kami tu ialah Fadilatul Syekh Maulana Husin bin Abdul Qadir Al-Yusufi. Jadi beliau berasal daripada Burma ataupun daripada negara Myanmar, tetapi telah menetap di Malaysia semenjak daripada umur 20-an lagi. Jadi beliau memulakan pengajian beliau di Myanmar, iaitu di Madrasah Mazahirul Ulum di Myanmar. Yang kedua menyambungkan pengajian ke Madrasah Sa'diyah Myanmar, kemudian Madrasah Ish'ah Al-Ulum Myanmar, dan kemudian menyambungkan pelajaran ke Pondok Sungai Durian di Kuala Krai, Kelantan. Dan kepakaran beliau yang dapat kami sebutkan sedikit pada malam itu sebagai perkenalan kita dengan Maulana, yaitu syarahan kepada kitab hadis seperti Al-Muwatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Mishkatul Masabih. Dan beliau mempunyai kepakaran di dalam berbagai cabang ilmu hadis seperti mustalah, ilmu rijal, al-jarh wa ta'dil, usul tarjih dan lain-lain. Dan beliau juga mempunyai kepakaran di dalam bidang ilmu tafsir seperti usul tafsir, tafsir Jalalain, tafsir At-Tabari. Dan beliau pada asalnya bermazhab dengan mazhab Hanafi, tapi dengan cerita dah mazhab Syafi'i sekarang. Jadi dua mazhab di hadapan kita ada satu tokoh yang mahir di dalam dua mazhab. Kita tahu sikit aja, ia pun siap habis. Itu dua mazhab. Jadi malam tu kita boleh tanya juga apa beza mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i.
Kerana pada awal pengajian Maulana, beliau belajar kitab-kitab mazhab Hanafi, kemudian bila datang ke Malaysia belajar lagi mazhab Syafi'i. Jadi beliau juga berakidah di atas manhaj Al-Asy'ariyah, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Atau secara ringkas berkaitan dengan Maulana. Kemudian kita memperkenalkan Fadil Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz merupakan menantu kepada Maulana. Jadi Ustaz Hafiz tu, kalau orang yang biasa mengikuti Facebook berkaitan dengan isu-isu Wahabi sebagai contoh, mereka akan kenal dengan Ustaz Hafiz kerana beliau banyak juga menjawab persoalan-persoalan ataupun kekeliruan yang dibangkitkan oleh kelompok Wahabiyah. Jadi beliau sekarang tu sedang menyambung master di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Jadi Ustaz Hafiz akan keluar awal pada malam tu kerana beliau ada exam pukul 8.30. Jadi pukul 8 kita benarkan Ustaz Hafiz untuk bergerak ke hotel lah, kerana exam online. Takut di situ susah offline dan sebagainya. Di hotel lebih privacy lah, insyaAllah. Jadi kita minta sahabat kita hantar. Jadi tinggal kami dengan Maulana lah. InsyaAllah pukul 12 kita habis lah. Boleh Jadi walaupun dengan kesibukan, Maulana baru balik daripada Singapura. Setiap bulan Maulana ada pengajian hadis di Singapura, dan esok Maulana akan terbang ke Kuching kerana ada pengajian di Kuching. Di Kuching Maulana mengadakan pengajian sebulan sekali. Itu di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Sarawak. Jadi yang kita bawa tu memang yang pakar dan diakui keilmuannya. Jadi insyaAllah kita akan dapat manfaat ilmu yang banyak pada malam tu berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan. Ustaz Hafiz juga ada belajar secara talaki di Pondok Yaakubiah di Berangan, Tumpat, Kelantan. Jadi sekarang tu beliau adalah pengurus Pusat Kajian Syariah Darul Fitri lah. Jadi ya perkenalan ringkas dengan kedua tokoh yang ada pada malam tu, insyaAllah. Jadi kita akan sama-sama mengupas tajuk kepentingan bermazhab. Jadi untuk kita nak faham satu-satu perkara, kita kena faham dulu apa definisi mazhab, apa yang dimasukkan dengan mazhab. Kadang-kadang kita dengar ada orang yang menolak mazhab, tapi sebut mazhab pun salah. Yang ada kami tu si ikut mazhab kata. Mazhab dengan mazhab punya salah, tapi yang ada yang si ikut mazhab. Jadi ada orang yang minta maaf disebut jahil, tapi mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tertentu sehingga mereka berani mengatakan saya ikut mazhab, saya ikut Quran dan Sunnah saja. InsyaAllah Maulana akan penjelaskan kepada kita. Jadi yang pertama kita akan ada dua pusingan, dua soalan kepada Maulana dan juga kepada Ustaz Hafiz. Jadi yang pertama kami serahkan kepada Maulana untuk menjelaskan tentang makna mazhab dan apa kepentingan untuk kita bermazhab. Nah, sebab ada orang kata si payah mazhab itu Quran Sunnah aja cukup. Imam Syafi'i itu disuruh ikut mazhabnya dan sebagainya, perkataan-perkataan yang mengelirukan masyarakat awam bertebaran di Facebook, di TikTok dan di mana-mana. Jadi kita perlu memahami melalui manhaj ilmu yang benar, dan di hadapan kita ada tokoh ulama yang mempunyai sanad yang muttasil dengan para ulama, dengan para guru, yang insyaAllah apa yang disampaikan beliau adalah apa yang beliau dapati daripada pengajian-pengajian ilmu secara talaki, berkitab dengan manhaj yang benar, insyaAllah pada malam itu. Dengan segala hormatnya untuk segala ulama, dipersilakan kepada Fadilatul Syekh Maulana Hussein untuk menjelaskan berkaitan dengan makna mazhab dan mengapakah kita perlu untuk bermazhab. Dipersilakan. Bolehlah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sembahyang maghrib berjemaah di masjid di tempat dimuliakan di sisi Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada kita supaya kita dapat menyertai majlis yang dilingkungi oleh malaikat-malaikat dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana Ustaz minta penjelasan tentang mazhab dan perlunya kita ikut mazhab. Jadi untuk faham tu kita perlu ambil tahu semenjak sahabat. Jadi kita nampak ikut mazhab ni mula daripada imam-imam mazhab tu. Setakat tu kita nampak itu tidak mengapalah pengajian kita setakat tu sebenarnya ikut mazhab. Wujud imam-imam mujtahid seperti imam Pak Mazhab dan taklid ikut kepada orang mahir keluarkan hukum daripada ayat dan hadis ni dah pun wujud di zaman sahabat lagi. Sahabat-sahabat ni mereka menerima ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengar ayat-ayat Quran daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaikan tafsir bagi ayat Quran, penjelasan dalam bentuk sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan amalan Rasulullah dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan tafsir bagi Al-Quranul Karim. Yang menerimanya golongan sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat ni belajar Quran dan hadis terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar Quran hadis daripada guru-guru kita, beza jauh dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat dapat belajar daripada sahibul wahyi yang menerima wahyu terus daripada Allah dan sahabat-sahabat mendengar penjelasan tafsiran syarahan agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Persoalannya, adakah sahabat-sahabat ni terus beramal dengan Quran sunnah sahaja zaman mereka tu, tidak ada ikutan terhadap alim ulama yang lebih pandai di kalangan mereka ke macam tu? Itu timbul soalan bagi kita sebab sesetengah orang anggap ikut mazhab ni rekaan daripada alim ulama kemudian. Tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat. Dan timbul persoalan, sahabat-sahabat ni ikut mazhab mana? Mazhab Hanafi ke Syafi'i? Soalan tu macam nak cerdik tapi kelihatan kurang cerdik. Jangan kata bodoh lah, orang marah. Kurang cerdik. Kalau orang cerdik tidak akan tanya soalan tu. Jadi di kalangan sahabat-sahabat, mereka dengar Al-Quran dan Al-Hadis, dan sahabat-sahabat ni Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan ingatan. Mereka ingat ayat-ayat Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan juga hadis-hadis Rasulullah. Sahabat-sahabat hidup dalam zaman jahiliyah, kurang pandai baca, kurang pandai menulis. Hanya ada sesetengah individu sahabat mahir membaca dan menulis. Jadi mereka tidak mampu nak tulis simpan hadis-hadis Rasulullah SAW dan tafsiran daripada Rasulullah SAW tu. Jadi mereka kena ingat selalu. Jadi disebabkan Allah Subhanahu wa taala mau bagi sahabat-sahabat ni jaga
Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka lah golongan tengah nak sampaikan Al-Quran dan Al-Hadis terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kepada hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabat dan memberi ketajaman fikiran dan ingatan kuat kepada mereka. Mereka mampu hafal. Di kalangan sahabat ada hafizul Quran, hafizul hadis. Walaupun begitu, terkadang sahabat-sahabat ni apabila mereka bertemu dengan maksud-maksud ayat sulit, walaupun mereka ni bangsa Quraisy, bangsa faham bahasa Arab, Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab, dan hadis Rasulullah SAW dalam bahasa Arab, bahasa mereka sendiri. Mereka lebih faham Al-Quran dan Al-Hadis daripada kita. Dan terkadang dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis ada makna-makna sulit. Mereka perlu rujuk kepada alim ulama di kalangan sahabat tu. Dan begitu juga terkadang dalam ayat Quran ada ayat sama ayat berlainan maksud. Terkadang ayat sama hadis bercanggah, terkadang hadis sama hadis berlainan. Punca daripada Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat memandangkan keadaan hamba-hamba dia pada awalnya hukum lain sikit, kemudian ubah hukum untuk tetap beramal sampai hari kiamat. Jadi ada berlaku perubahan-perubahan begitu. Punca daripada situ, ayat-ayat Quran terkadang satu sama lain tidak sama, hadis-hadis berbeza, dan juga ayat sama hadis bercanggah. Bila ada keadaan-keadaan seperti itu, sesetengah sahabat tidak mampu nak faham. Jadi mereka terpaksa rujuk kepada sahabat alim di kalangan mereka. Jadi bilangan sahabat ada 124,000. Di dalam kumpulan sahabat, masing-masing dengar ayat Quran dan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, bukan semuanya jadi mujtahid yang mampu keluarkan hukum daripada ayat dan hadis. Ada sahabat yang kurang mengerti dengan makna mendalam, walaupun dia faham maksud zahir. Jadi ketika itu sahabat-sahabat itu perlu rujuk kepada sahabat dibilang sebagai mujtahid. Di kalangan sahabat itu kajian daripada ulama dapati di kalangan sahabat ada 135 orang dibilang mujtahid. Berapa orang? 135 orang. Bilangan sahabat ada berapa? 124,000. Dengar Quran, hadis daripada Rasulullah, bilangan ratus. Tapi yang mampu keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis hanya ada 135 orang. Itu bilangan sedikit. Seperti mana umat muslimin juta, bilion, milian ada di atas muka bumi yang belajar Al-Quran dan Al-Hadis ramai, faham Al-Quran, Al-Hadis, tapi kemampuan, kebolehan boleh ijtihad keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis ni bilangan tertentu sahaja. Seperti mana Imam Pak Mazhab ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Bila Allah dah dipilih oleh Allah, Allah akan anugerahkan dengan ilmu yang cukup kepada mereka. Jadi dengan adanya ilmu, mengatasi ilmu ulama zaman mereka, mereka lah jadi mujtahid. Zaman Imam Abu Hanifah selepas daripada sahabat, zaman sahabat tu Imam Abu Hanifah lah dianggap Al-Imamul Azam, Imam Agung. Walaupun masa tu ada golongan ulama mufassirin, ada golongan ulama muhaddisin, hafal hadis ratusan ribu. Seperti Imam Sufyan Tsauri digelar Amirul Mukminin fil Hadis. Itu pun ada di hadapan Imam Abu Hanifah.
Imam Sufyan Tsauri kata, walaupun dia sudah jadi Amirul Mukminin fil hadis, dia ada di hadapan Imam Abu Hanifah ni bagaikan burung pipit ada di hadapan burung helang. Imam Abu Hanifah punya darajat begitu tinggi. Nilai Imam Abu Hanifah diketahui oleh imam-imam yang ada semasa dengan Imam Abu Hanifah tu, yang tidak kenalnya orang sekarang. Tak kenal Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah tak pandai hadis lah, macam-macam. Jadi itu kejahilan daripada kita. Jadi zaman sahabat lagi sudah ada taklid dan mujtahid di kalangan sahabat, seperti mana Abdullah bin Abbas, sahabat Pak orang Khulafa Rashidin, dan Abdullah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka dibilang sahabat mujtahid, boleh keluarkan hukum daripada ayat dan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat dibilang sebagai muhaddis, mereka hafal hadis-hadis banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkadang dia kena rujuk, kena tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, terkadang rujuk kepada Aisyah ketika mana dia ada muskil dalam membuat keputusan daripada ayat dan hadis itu. Jadi maksudnya di zaman sahabat lagi dah ada imam mujtahid dan muqallid yang ikut ijtihad imam. Cuma tidak sebut zaman sahabat tu mujtahid lah, muhaddis lah, mufassir lah. Abdullah bin Abbas pandai tafsir Al-Quranul Karim, mufassir di kalangan sahabat. Tapi tidak sebut mufassir, sebut sahabat juga. Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat ni dibilang sebagai mujtahid di kalangan sahabat. Tapi tidak sebut mujtahid, panggil sahabat juga. Abu Hurairah, muhaddis, pandai riwayat hadis, dialah banyak sekali hafal hadis-hadis tu, tapi tidak panggil Abu Hurairah muhaddis. Tidak panggil, panggil sahabat saja. Jadi daripada situlah kita anggap golongan sahabat ni di dalam mereka tidak ada ikutan mazhab. Jadi sebutan mazhab ni wujud kemudian. Di zaman tabi'i baru wujud mai panggilan mazhab dan taklid dan sebagainya, istilah-istilah itu timbul kemudian. Jadi kita kena faham taklid dan ijtihad dua maksud. Ijtihad maksudnya imam-imam keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka susah payah perah tenaga mereka keluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuannya untuk memudahkan umat muslimin beramal Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hukum-hukum diambil oleh imam pemazhab ni bukan daripada cerita karut-marut, tidak. Semuanya berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita ikut dengan ijtihad daripada imam, itu bagaikan kita dah amal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma kita tidak sebut asing amal Quran Sunnah lah, pola itu tidak kita bawa. Jadi tajuk kita nak bincang pada malam ni ijtihad dan taklid. Ada tak zaman sahabat kumpulan mujtahid? Jawapannya ada. Adakah muqallid yang ikut ijtihad keputusan daripada alim? Ada tak zaman sahabat? Jawapannya ada. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih di atas penjelasan yang sangat mendasar untuk kita memahami berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi kita kena faham bahawasanya daripada zaman sahabat ini sebenarnya wujud mazhab, cuma saya tak nama. Nah, mazhab yang ada. Kenapa? Karena pada zaman sahabat ada mujtahid daripada kalangan sahabat dan ada muqallid daripada kalangan sahabat. Jadi muqallid daripada kalangan sahabat mereka merujuk kepada mujtahid daripada kalangan sahabat di dalam memahami hukum daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat jelas bahawasanya mazhab telah wujud semenjak daripada zaman sahabat ini.
Mun orang madah mazhab tu baru ada. Maknanya orang yang bercakap jadi kurang cerdik kata Maulana. Jangan kata bodoh, mau marah. Nah, jadi kurang cerdik. Kadang-kadang soalan yang ditanya, Nabi dulu mazhab apa? Ada juga Ustaz Hafiz. Ada juga soalan. Kalau keluar daripada orang-orang yang biasa, yang si belajar agama, kita boleh terima. Tapi kalau datang daripada mulut orang-orang yang belajar agama, kita jadi bingung. Kita jadi pelik. Macam ni yang boleh tanya soalan macam ni. Nabi dulu mazhab apa? Nah, jadi kita nak faham berkaitan dengan kelompok al-mazhabiyah. Ada satu kitab yang dikarang oleh almarhum Asy-Syahid Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, iaitu Al-Mazhabiyah Akhtarul Bid'ati wa Tuhaddid Syari'at Islamiyah. Al-Mazhabiyah maknanya tidak bermazhab. Ada kelompok yang tidak mahu bermazhab. Konon yang mereka nak kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata tajuk kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti itu adalah Akhtarul Bid'ah, bid'ah yang paling berbahaya. Kerana boleh menyebabkan tuhaddid syariat Islamiyah, boleh menghancurkan syariat Islam kita. Bila kita sikut mazhab, kita nak semayang macam ni. Nah, cara semayang, ulama mazhab ajar kita. Apa rukun semayang, apa syarat sah semayang dan sebagainya. Jadi kami serahkan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Hafiz untuk menjelaskan siapakah sebenarnya yang dikatakan kelompok al-mazhabiyah dan apa bahayanya kelompok itu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dapat kita sama-sama berhimpun di dalam majlis yang mulia ini untuk membincangkan satu isu semasa tentang bermazhab ataupun kelompok yang tidak bermazhab. Jadi kita mendengar banyak isu yang telah dibangkitkan oleh Ustaz Amin dan juga kita telah mendengarkan sebahagian jawapan daripada Maulana Husin Abdul Qadir Al-Yusufi. Jadi kami itu tak tahu, Sik tahu kena jadi panel hari ni. Awalnya kami tahu kami jadi moderator. Jadi itu dah terbalik. Jadi kita usahalah untuk membahaskan tentang tajuk pada hari ini. Jadi tanya Ustaz Amin adalah siapakah golongan al-mazhabiyah? Ini bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah daripada asal perkataan golongan yang mana la mazhabi. Orang yang bermazhab tu dipanggil orang yang mazhabi, orang yang bermazhab. Sama ada dia mazhab Syafi'i ke, Maliki ke, Hanafi ke, Hambali ke, maka dia dipanggil sebagai mazhabi. Tapi ada di sana satu kelompok yang dipanggil sebagai la mazhabi, orang yang tak nak pegang mazhab. Jadi orang yang tak nak pegang mazhab ni siapa? Kan? Jadi tadi Ustaz Amin ada sebut tentang kitab yang dikarang oleh Sayyid Syekh Dr. Ramadan Al-Buti. Dan juga ulama Nusantara kita pun ada karang kitab yang sama, iaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kitab bermazhab atau tidak bermazhab. Ulama-ulama yang mengarang kitab ini, kitab-kitab yang membahaskan golongan bermazhab dengan tidak bermazhab, itu merujuk kepada orang yang sama. Orang yang sama, iaitu orang yang tidak bermazhab itu orang yang cuba melepaskan dirinya daripada mengikut 4 imam muktabar. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka ini tak nak berpegang dengan 4 mazhab ni. Bila mereka tak nak pegang dengan 4 mazhab ni, kita tanya nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Dia kata nak ikut Nabi. Jadi dia jumpakan Nabi. Nabi SAW ketika mendapatkan kefarduan solat, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah seperti mana kamu lihat
kami solat. Solatlah seperti mana kamu lihat aku solat, kata Nabi. Siapa yang di zaman sekarang melihat Nabi solat? Tidak ada. Jadi yang melihat Nabi solat itu para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada murid-murid mereka. Murid-murid mengajar pada muridnya. Sampailah pada kita sekarang. Maka sebab itu kita melihat para ulama mengatakan mazhab ini satu perkara yang dah jadi wajib. Kerana asalnya wajib beramal dengan Al-Quran dan hadis. Tapi siapa yang faham Al-Quran dan hadis, melainkan para ulama. Kita tak faham, kita buka Al-Quran, tengok terjemahan Iban, tak faham. Tengok terjemahan Melayu, tak faham. Tengok terjemahan Inggeris, tak faham. So kita tak faham. Yang faham itu para ulama. Jadi ada kelompok zaman sekarang yang tak mahu ikut mazhab. Jadi tak mahu. Kenapa mereka tak mahu ikut mazhab? Mereka tak mahu ikut mazhab kerana mereka nak mengajak orang ikut mereka. Mereka tak nak orang ikut terikat dengan mazhab Syafi'i, terikat dengan mazhab Hanafi, terikat dengan mazhab mana-mana. Jadi orang nak faham Al-Quran hadis, okey. Tapi ustaz, kami tak faham. Kalau tak faham, mari saya ajarkan. Oh, jadi bukan ikut imam mazhab, jadi dia nak jadi imam mazhab. Itu zaman sekarang. Sebab itu kita jangan tertipu. Pada zaman sekarang ni, kelompok yang membawa aliran pemikiran si mahu mazhab itu adalah golongan Wahabi. Ni ada dah tajuk sini. Saya jarang sebut Wahabi, tapi dah ada sini kita sebut jugalah. Jadi golongan Wahabi ini pada zaman sekarang mereka tak nak umat ikut mazhab. Kenapa? Mereka nak bawa umat ikut mereka. Satu bentuk gaya pemikiran mereka adalah mereka tak mahu orang ikut satu mazhab. Mereka nak bawa kata, kita ikut mana mazhab yang betul, mana mazhab yang dekat dengan Al-Quran dan hadis, mana mazhab yang sesuai dengan sunnah. Jadi siapa yang menentukan mana yang dekat dengan Al-Quran hadis, siapa yang menentukan mana betul mana salah? Dia yang tentukan. Jadi dia nak jadi imam mazhab. Jadi ini masalah golongan Wahabi pada zaman sekarang. Satu keadaan, satu masa mereka akan tolak Imam Syafi'i. Satu masa kalau sesuai dengan pandangan mereka, mereka ambil pandangan Imam Syafi'i. Contoh, kalau bab kunut mereka tolak Imam Syafi'i. Tapi kalau bab kunut, bab wirid selepas solat, wirid berjemaah selepas solat, dia ambil pandangan Imam Syafi'i. Dalam bab lain mereka akan tolak Imam Syafi'i, mereka kata nak ikut jumhur. Tapi apabila tanya apa hukum paha aurat atau tidak, dia kata kita ikut pandangan mazhab Maliki yang kata paha bukan aurat. Mazhab Maliki kata paha bukan aurat. Jumhur ulama mengatakan paha itu aurat. Bahkan dalam kitab Al-Muntaqa menyebutkan mazhab Maliki kaum muktamadnya paha itu aurat. Jadi satu masa mereka nak ikut jumhur. Jumhur ni majoriti umat. Mana tak kira mana-mana mazhab, kalau 3 mazhab bersama dengan satu pandangan itu jumhur. Kita ada 4 mazhab, bila 3 mazhab keluarkan hukum, mereka kata nak ikut jumhur. Tapi ada masa mereka tak nak ikut jumhur, mereka akan ikut pandangan mereka sendiri. Satu masa mereka kata nak ikut jumhur, tapi pada masa lain kalau bab qada solat, tinggal solat 10 tahun, tinggal solat 20 tahun, mereka kata mereka nak ikut pandangan Imam Hasan Al-Basri. Nak ikut pandangan siapa? Abdullah bin Mubarak. Nak ikut pandangan siapa? Imam Al-Humaidi. Kenapa? Kerana mereka ini mengatakan bahawa solat itu sekiranya ditinggalkan tak wajib qada. 4 mazhab ini sudah jadi ijma' 4 mazhab. Ittifaq 4 mazhab, iaitu tinggal solat sengaja tak sengaja mesti qada. Satu masa nak ikut jumhur, tapi dalam bab ini bukan ikut jumhur, ikut pandangan yang tak jelas, ikut pandangan yang dhaif, ikut pandangan yang tidak ada penerangan.
Kalau kita tengok kitab-kitab ulama, contohnya Abdullah bin Mubarak mengatakan tak wajib qada sekiranya tinggal solat. Itu Imam Abdullah bin Mubarak kata tidak wajib qada kerana siapa yang tinggal solat maka dia telah jadi kufur. Kerana hadis Nabi kata solat itu tiang agama, sesiapa mengerjakan solat dia meninggikan agama, membina agama, dan sesiapa yang meninggalkan solat dia telah menghancurkan agama. Maka satu masa kata nak ikut jumhur, satu masa mereka tolak jumhur, tolak ijma' ulama', mereka nak ikut pandangan mereka. Ini masalah golongan Wahabi pada masa sekarang. Satu isu, mereka akan pilih pandangan yang mereka rasa mereka nak aman. Contoh, dalam isu sebelum ini tentang apa pandangan ulama mazhab tentang sembelihan ahli kitab. Apabila mereka nak ikut Imam Syafi'i, mereka akan memperalatkan Imam Syafi'i. Tapi masa ini mereka akan kritik Imam Syafi'i kerana sembelihan ahli kitab yang bukan daripada golongan Bani Israel itu tidak diterima dalam mazhab Syafi'i. Masa ni mereka akan kritik Imam Syafi'i. Bila orang kata ini biadab, dia akan memperalatkan imam lain pula. Itu Imam Tabari. Ada masa peralat Imam Tabari, ada masa peralat Imam Malik, ada masa peralatkan imam-imam yang lain. Ini golongan Wahabi zaman sekarang. Memang kita akui kita tak ikut mazhab 100% di dalam sebahagian isu yang ada maslahah. Dalam isu bank, dalam isu muamalah sebahagiannya. Dalam isu dalam isu sebahagian jinayah. Itu kerana ada maslahah. Dan memang kaedah yang kita guna apabila hakim ataupun apabila pemimpin itu telah menentukan sesuatu hukum, maka telah mengangkat, telah terbatal. Tak perlu dah kita kira yang mana khilaf yang ada. Sebab pemerintah, pihak autoriti, pihak agama, pihak yang berkewajipan telah memilih satu pandangan, maka khilaf itu telah terangkat. Maka ini masih dalam kaedah agama, masih dalam kaedah mazhab. Tapi mereka akan memperalatkan perkara-perkara seperti ini untuk mengajak orang membenci mazhab. Kononnya nak ikut Al-Quran dan hadis. Mana Usi selalu sebut golongan Al-Quran dan hadis. Itu orang yang faham, dia tanya siapa? Siapa golongan Al-Quran hadis? Golongan Al-Quran hadis itu Wahabi lah. Dia ada dua golongan yang bahaya. Satu dia panggil golongan Quraniyun. Golongan Quraniyun, orang yang ikut Al-Quran. Apa bahaya orang yang ikut Al-Quran? Golongan Quraniyun, ini orang yang ikut Al-Quran. Dia ikut Al-Quran, dia tolak hadis. Dia tak nak hadis. Ini istilah zaman sekarang, dia kata ini golongan anti hadis. Golongan Quraniyun ni golongan anti hadis. Satu kelompok nak ikut Al-Quran sahaja, tolak hadis. Ada kelompok kedua, itu namanya golongan Al-Quran dan hadis. Kalau golongan Al-Quran, itu Quraniyun, geng anti hadis. Golongan Al-Quran dan hadis ini golongan Wahabi. Zaman sekarang lah, ini golongan Wahabi. Apa salah ikut Al-Quran dan hadis? Tak salah. Tapi yang salah tu kamu tolak imam mazhab. Dia kata kita nak ikut Al-Quran dan hadis. Dan imam mazhab ikut siapa? Ikut syaitan. Imam mazhab ikut Al-Quran dan hadis lah. Tapi mereka tak nak ikut imam mazhab, mereka nak ikut Al-Quran dan hadis. Tafsirannya, tafsiran diri mereka sendiri. Sebab itu kita kata Allah Ta'ala sudah takdirkan memang mazhab itu muncul. Bukan zaman sekarang saja, bukan zaman dulu saja, zaman sahabat seperti Maulana Husin kata. Zaman sahabat seperti Maulana Husin kata, apabila ada masalah mereka akan minta fatwa daripada para sahabat. Daripada 124,000 orang,
130 orang yang banyak keluar fatwa. Daripada 130 orang, ada 7 orang sahabat yang paling banyak keluar fatwa. Antaranya Siti Aisyah, isteri Nabi. Dalam satu masalah, contoh ketika Nabi Mi'raj, adakah Nabi lihat Allah atau tidak? Maka kata Ibnu Abbas, Nabi lihat. Kata Siti Aisyah, Nabi tak lihat. Khilaf, perbeza pandangan di kalangan sahabat. Dalam isu hadis Nabi dalam isu ayat Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbathna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak mesti tahan diri selama 3 quru. 3 quru ini khilaf di kalangan sahabat, bukan khilaf mazhab Syafi'i Hanafi sahaja. Sahabat khilaf. Satu pandangan sahabat kata quru itu suci, maka wanita yang ditalak kena tunggu 3 kali suci baru habis iddah. Satu pandangan lagi kata, sahabat ini sahabat, bukan imam mazhab. Sahabat sendiri kata, satu pandangan kata quru itu adalah haid tu sendiri, datang bulan, datang haid itu sendiri, maka habis iddah setelah habis 3 iddah, 3 haid yang datang. Itu sahabat sama sahabat sendiri beza. Di dalam ayat Al-Quran kata aula mastumun nisa. Dalam mazhab Syafi'i kata sentuh isteri batal wudu. Dalilnya apa? Aula mastumun nisa. Dalam mazhab Hanafi kata sentuh isteri tak batal wudu. Dalilnya apa? Aula mastumun nisa. Ayat yang sama. Ayat yang sama, natijah hukum kesimpulannya beza. Malana dulu mazhab Hanafi, sekarang dah pindah mazhab Syafi'i. Dah jadi Syanafi sudah. Kalau dulu sentuh isteri tak batal wudu, tapi Maulana masuk mazhab Syafi'i, tinggal mazhab Hanafi. Sentuh isteri sudah batal wudu, tak berani sentuh. Kalau turun pergi makan, isteri bawa makanan, ini ada wudu, hati-hati. Dulu boleh sentuh, sekarang tak boleh sentuh, mazhab Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i sekarang nak pergi mazhab Hanafi. Pasalnya apa? Tak nak batal wudu. Dia tak nak batal wudu ikut mazhab Hanafi, tapi dia ambil wudu ikut mazhab Syafi'i. Bahaya. Pasal apa? Dalam mazhab Syafi'i, sentuh isteri batal wudu, tapi ambil wudu cukup sapu sebahagian kepala, beberapa helai rambut sudah sah. Tapi mazhab Hanafi mesti sapu 1/4 kepala. Dia tak boleh sapu beberapa helai rambut saja, dia mesti sapu 1/4 kepala. Itu satu kemestian. Jadi dia ambil wudu ikut mazhab Syafi'i, tak sah ikut mazhab Hanafi. Tapi dia batal wudu ikut mazhab Hanafi. Sebab apa? Sentuh isteri tak batal wudu. Sedangkan dia ambil wudu ikut mazhab Syafi'i. Sekarang nak tanya, dia ni ikut mazhab mana? Mazhab campur-campur. Nasi kerabu. Sini nasi apa? Nasi campur-campur. Rojak. Insya-Allah. Jadi contoh, apabila mereka ikut campur dua mazhab. Ini saya nak habis sampai pukul 8, nak balik lah. Nak jawab exam. Jadi apabila mereka campur-campur mazhab, maka ia akan menyebabkan rosak ibadah. Contoh tadi kita kata ambil wudu ikut mazhab Syafi'i, tapi batal wudu ikut mazhab Hanafi. Sekarang wudu yang nak batal, yang tak bagi batal ikut mazhab Hanafi itu sah atau tidak? Mazhab Hanafi mesti sapu 1/4 kepala. 25% daripada kepala mesti sapu. Dia ambil wudu, sapu rambut saja. Wudu yang dia ambil itu ikut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tidak sah. Macam mana dia nak ikut mazhab Hanafi sentuh isteri tak batal wudu,
Kalau wudu itu tidak sah dalam mazhab Hanafi. Wudu tak sah dalam mazhab Hanafi, tapi batal wudu ikut mazhab Hanafi. Dia kata tak apa, wudu saya ikut mazhab Syafi'i. Tapi kamu sentuh isteri itu sudah batal wudu ikut mazhab Syafi'i. Ini kita kata dia jadi imam mazhab. Ini orang tak sedar diri. Dia siapa imam mazhab siapa? Itu satu masalah. Masalah kedua yang saya tengok di Semenanjung, terutama di KL, ada pelajar universiti nikah tanpa wali, tanpa saksi. Macam mana ini orang nikah tanpa wali, tanpa saksi? Dia nikah tanpa wali ikut mazhab Hanafi. Kalau pasangan itu sudah sekufu, maka boleh ikut tanpa wali. Dan dia nikah tanpa saksi ikut mazhab Maliki. Tanpa saksi ikut mazhab Maliki. Tanpa wali ikut mazhab Hanafi. Tapi walaupun mazhab Hanafi kata tak wajib ada wali, mesti ada saksi. Mazhab Maliki kata tak perlu ada saksi, tapi mesti ada wali. Sekarang dia campur dua mazhab, nikah tanpa wali, tanpa saksi. Dua orang couple, pasangan bercinta. Bercinta betul tidak Ustaz? Bergerik. Dua orang pasangan pergi hotel. Saya nikahkan diri saya pada kamu. Saya terima nikahnya. Saksi tiada, wali tiada. Satu malam duduk hotel. Apa jadi? Zina. Ini orang tak nak ikut mazhab. Sudah ada, bukan baru, bukan kita reka punya. Sudah ada di Semenanjung, pelajar universiti nikah dirinya sendiri tanpa wali, tanpa saksi. Ini bahayanya golongan yang tidak mahu ikut mazhab. Kenapa? Kita tanya, macam mana kamu ikut macam ni? Itu guru saya cakap, boleh ikut pandangan imam yang kita rasa betul. Jadi saya rasa betul mazhab Hanafi nikah tanpa wali. Dan saya rasa juga mazhab Maliki pun betul, nikah tanpa saksi. Jadi nikah tanpa wali ikut mazhab Hanafi, nikah tanpa saksi ikut mazhab Maliki. Jadi nikah tak ada wali, tak ada saksi, laki perempuan nikah diri sendiri. Itu zina. Kalau gitu, kenapa kita nak ikut orang macam ni? Ulama dahulu sudah pegang mazhab sejak ratusan tahun. Ratusan tahun ulama sudah ikut mazhab. Maknanya ini suatu kesepakatan para ulama. Dalam satu hadis Nabi yang terakhir, Nabi kata, la yajtami'u ummati ala dhalalah. Umat aku takkan sepakat dengan kesesatan. Maknanya apa? Kalau muncul ajaran sesat, ada orang ikut. Ada. Tapi tak semua. Tak ramai. Ada orang ikut tapi tak ramai. Itu pasal apa? Kerana semua orang takkan sepakat dengan kesesatan. Hanya satu orang, dua orang, sikit saja yang ikut benda sesat. Umat Nabi ada satu ismah, satu kemaksuman, iaitu umat Nabi secara majoriti takkan sepakat dengan kesesatan. Mafhum mukhalafahnya, dari sudut pandangan yang lain, apabila umat Nabi sepakat dengan satu benda, itu bukan sesat. Sudah ratusan tahun, 1000 tahun lebih, umat Islam sepakat bahawa 4 mazhab betul. Mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Mazhab Imam Malik, Maliki. Mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Imam-imam ini adalah imam yang muktabar. Semua ikut. Kita di Malaysia ikut mazhab Syafi'i. Kita kata tak salah 3 mazhab lagi. Mazhab lain di Myanmar, tempat Maulana, di Burma ikut mazhab Hanafi. Tak ada siapa kata mazhab Syafi'i salah.
Semua terima. Itu maknanya kesepakatan ummah. Nabi kata umat takkan sepakat dengan benda sesat. Tapi apabila umat telah sepakat, itu adalah kebenaran. Maka kekal dengan mazhab. Ikut mazhab. Kita dulu tak belajar. Kita salat berjamaah, wirid berjamaah, solat berjamaah. Lepas belajar, solat tak berjamaah. Pasalnya imam buat bid'ah. Lepas belajar, wirid tak berjamaah, solat tak berjamaah. Malam Jumaat baca Yasin. Dulu tak belajar. Sekarang belajar baca Yasin tak boleh, bid'ah. Dulu tunggu solat sebelum Jumaat. Solat 2 rakaat sebelum Jumaat. Sekarang dah belajar tak solat Jumaat. Ini apa orang? Belajar tinggal amalan. Orang dulu belajar tambah amalan. Orang sekarang belajar tinggal amalan. Inilah golongan al-madhhabiyah, iaitu orang yang tak mau ikut mazhab. Setakat itu dahulu, saya serah balik pada Ustaz Amin, insya-Allah. Jazakallahu khairan. Diucapkan kepada Fadil Ustaz Hafiz. Jadi beliau pasal mengundurkan diri untuk menduduki exam malam tu secara online lah. Jadi kita doa semoga dipermudahkan dan diberikan kejayaan kepada beliau. InsyaAllah. Baik, silakan Ustaz Hafiz. Alhamdulillah, penjelasan yang panjang lebar daripada Fadil Ustaz Hafiz berkaitan dengan kelompok al-mazhabiyah. Jadi kita tahu bahawasanya al-mazhabiyah sama dengan al-wahabiyah. Ustaz Hafiz sebut tadi al-mazhabiyah sama dengan al-wahabiyah. Wahabi lah yang kita sebut Wahabi. Tajuk Wahabi malam besok. Siapa yang nak kenal Wahabi, nak tahu bahaya pemikiran Wahabi, malam besok Ustaz Hafiz akan bentangkan di Surau Al-Hidayah Tabcina, kuliah maghrib. Jadi insyaAllah sama-sama kita hadir untuk mengambil manfaat ilmu daripada beliau insyaAllah. Jadi kita kembali kepada Maulana. Mungkin kita nak tahu sikitlah apa sebenarnya beza di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Kita ikut mazhab Syafi'i di sebahagian negara, Pakistan, India, Myanmar, mereka mengikut kepada mazhab Syafi'i. Dari sudut akidah mereka Maturidi. Dan kita Syafi'i, kita ikut kepada Asy'ari ataupun Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah wal Maturidiyah itu kedua-duanya adalah kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Az-Zabidi rahimahullah taala, "Idza utliqa Ahli Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Tadi Ustaz Hafiz sebut tentang kitab Al-Mazhab atau Tiada Haram Bermazhab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Sebenarnya kitabnya kita dah khatam di situ, alhamdulillah. Jadi ada yang mengikuti pengajian kitab tersebut di situ. Jadi kita dah khatamkan setahun lepas di situ, dan kita telah membincangkan secara panjang lebar berkaitan dengan sejarah mazhab, imam mazhab dan sebagainya. Jadi untuk forum tu kita nak faham lebih lagi daripada Maulana sebagai seorang yang bermazhab dengan mazhab Hanafi, belajar mazhab Hanafi, dan sekarang beliau juga bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Jadi Hanafi Ustaz ya. Hanafi, Syafi'i dan Hanafi dua-dua mazhab. Jadi kita nak tanya Maulana, apa beza sebenarnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki Hambali, semuanya dasar bagi mazhab ni sama. Semuanya amal Quran Sunnah. Semuanya ambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Cuma jadi khilaf di sisi imam-imam tu. Jadi perlu kita tahu dulu khilaf di sisi imam-imam tu mai daripada mana. Imam-imam ni suka-suka buat khilaf ke
zaman mereka ni tidak sibuk seperti zaman kita sekarang. Masa kosong banyak. Jadi imam-imam buat keputusan, kita buat khilaf. Kita balas satu sama lain. Bukan macam tu. Bukan mereka ni masa kosong banyak cari pasal khilaf-khilaf. Tidak begitu. Jadi kita perlu faham, khilaf semua ni datang daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hukum-hukum berlainan. Contohnya mudah kita nak faham. Ambil contoh puasa. Pada peringkat awal diturunkan hukum puasa di zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat tu. Puasa mula selepas Isya mula masuk tidur sampailah maghrib esok. Kita sekarang ni belum subuh makan sahur sampai maghrib esok. Masa dah pendek, awalnya masa panjang. Jadi dua-dua hukum tu ada dalam Al-Quranul Karim. Berlainan, maksudnya hukum asal yang menjadi khilaf, ikhtilaf, berlainan ni dah ada dalam Quran, datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada peringkat awal turun ayat tu, cara puasa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat ni nak bagi sama dengan cara puasa golongan Yahudi. Golongan Yahudi, mereka suka amal berat-berat. Mereka sengaja cari pasal dengan hukum ahkam. Akhirnya semua keberatan jatuh atas diri mereka. Contohnya, berlaku pembunuhan di kalangan mereka, tidak tahu siapa bunuh. Jadi nak selesaikan masalah tu ada keputusan kena sembelih lembu seekor dan ambil lidah tu sentuh dengan yang dibunuh. Dia akan hidup semula dan akan bagi tahu siapa bunuh dia. Bila dah ada hukum begitu, mereka tanya, lembu tu macam mana? Lembu tu warna apa? Umur berapa? Macam-macam soalan timbul. Timbulkan banyak soalan. Kalaulah ambil mana-mana lembu seekor sembelih, senang saja, selesai, habis cerita. Bila mereka tambah soalan demi soalan, akhirnya mereka mengalami kesusahan, keberatan, dan terpaksa cari lembu sesuai dengan perintah daripada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ada kisah ni, boleh kita baca tengok. Jadi akhirnya lembu yang disebut sifat cukup yang Allah kehendaki jumpa di sisi seorang hamba yang khidmat ibu dia. Jadi tak mau jual. Akhirnya kena isi dalam kulit lembu tu emas. Kena beli dengan harga begitu tinggi. Jadi maknanya di kalangan Yahud ni memang begitu, hukum-hukum ni berat Allah bagi. Disebabkan mereka ni suka berat begitu. Hukum kena najis di kain, di sisi Yahudi kena kerak buang, kena potong buang. Bagi yang kain kena najis tu, kita basuh saja, mudah. Jadi puasa mereka Allah bagi mula daripada selepas Isya nak masuk tidur tu kena mula puasa. Zaman awal Islam, Nabi SAW banyak amal hukum ahkam lebih kurang dengan amalan Yahudi, seperti mana puasa dan juga menghadap sembahyang kiblat Baitul Maqdis, sama hukum dengan Yahud. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hukum begitu, nak ambil hati golongan Yahud supaya mereka nampak agama Islam Rasulullah SAW bawa ni tidak beza jauh dengan agama Nabi Musa bawa. Sama Islam, sama amalan-amalan pun lebih kurang. Jadi mudah nak tarik kaum Yahudi masuk Islam. Kemudian daripada itu, kelihatan kaum Yahudi tidak masuk Islam,
dan golongan sahabat sendiri tak mampu dengan amalan-amalan berat tu. Sampai Sayyidina Umar sendiri bangun waktu tengah malam, lari mari di sisi Rasulullah, kata dah batal puasa, dah pergi dekat isteri. Malam mula masuk tidur ni, dah mula puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh duduk dengan isteri. Sayyidina Umar dah tersilap duduk dengan isteri malam tu, kira dah batal puasa. Dan begitu juga seorang sahabat balik daripada kerja, sudah sembahyang isyak tu, dia sebelum tidur suruh isteri dia sediakan makanan. Dia nak makan dulu, kemudian masuk tidur mula puasa. Kemudian tengah dia duduk tunggu isterinya, isteri dia tengah duduk siap makanan tu, disebabkan terlalu letih, dia tertidur. Bila isteri dah siap makanan, mari tengok suaminya dah tidur, dah mula puasa, dah bagi dia, tak boleh panggil makan dah, dia pun tak panggil dah lah. Jadi keberatan berlaku di sisi sahabat-sahabat ketika itu dalam keadaan begitu. Jadi maksudnya dalam Al-Quranul Karim sendiri ada amalan-amalan begitu, dan kemudian daripada sahabat-sahabat tidak tahan dengan cara puasa lama masa begitu, Allah Subhanahu wa taala ubahkan cara puasa seperti mana kita puasa sekarang. Jadi dalam Quran sendiri ada berlainan hukum. Begitu juga dalam hadis. Dalam hadis ada satu hadis nyatakan bila suami isteri duduk bersama, bergaul, setubuh, dan suami tidak keluar air mani ketika setubuh dengan isteri, tidak wajib mandi. Boleh nak amal sekarang hadis itu. Ada hadis sahih, bergaul dengan suami isteri, kalau suami tidak keluarkan air mani, tidak wajib mandi. Sekarang kita mandi kan, mai mana pula? Ada hadis kata tak boleh, tak perlu mandi. Begitulah. Maknanya, kemudian ada pula hadis kata bila dah duduk bergaul suami isteri, wajib mandi, wajib al-ghusl. Jadi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada berlainan sabdaan. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri larang satu amalan, kemudian dia pula lakukan, berlainan pula. Jadi daripada adanya ikhtilaf dalam Al-Quranul Karim sendiri, dan juga ada berbeza ikhtilaf daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, turut jadi khilaf di kalangan sahabat. Sahabat-sahabat juga berbeza amalan. Ada sahabat ikut satu hadis dan ada sahabat ikut satu hadis pula. Berbeza amalan sahabat tu. Contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dua hadis. Satu berkenaan dengan baca Fatihah dalam sembahyang, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang bagi orang tidak baca Fatihah. Jadi mesti baca, seperti mana dalam mazhab Syafi'i, di belakang imam tu baca surah Fatihah. Makmum mesti baca Fatihah. Jadi ini sedang menuju kepada soalan ustaz, apa perbezaan antara Syafi'i dan Hanafi. Jadi wujud mai perbezaan punca daripada adanya khilaf dalam Quran dan juga khilaf dalam hadis, dan juga berbeza amalan daripada sahabat. Jadi bila ada hadis tu khilaf dua hadis, amalan sahabat pun jadi lain. Dan satu lagi hadis nyatakan, man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah. Sesiapa mempunyai imam, maksudnya makmum, qira'ah bacaan Quran daripada imam tu memadai bagi makmum. Jadi berdasarkan hadis tu, makmum tak perlu baca Fatihah. Jadi sekarang ni kita tengok dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah di belakang imam. Makmum mesti baca.
Dalam mazhab Hanafi, makmum tidak perlu baca Fatihah. Niat nak ikut imam sembahyang, Allahu Akbar, doa iftitah, kemudian diam. Imam baca tu dengar, kalau imam tak baca, waktu zuhur asar pun dia diam begitu. Kemudian ikut rukuk, sujud, tahiyat, kena baca. Itu dalam mazhab Hanafi begitu. Jadi sekarang ni dah berlainan cara amalan sembahyang dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berkenaan dengan baca Fatihah tu. Jadi perbezaan di antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ini mai daripada mana? Daripada adanya berlainan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita boleh faham dah berbeza ijtihad, berbeza pandangan di sisi imam-imam mazhab ni datang punca daripada adanya khilaf dalam Quran dan khilaf dalam hadis, dan juga turut menjadi khilaf di kalangan sahabat. Jadi imam-imam mazhab wujud, kemudian sahabat ni mereka kaji semua tu. Dalam Quran macam mana, dalam hadis macam mana, amalan sahabat ni macam mana, mereka tengok semua sekali. Kemudian disebabkan Allah Subhanahu wa taala dah bagi kebolehan ijtihad dengan imam-imam mazhab tu, mereka mampu selesaikan semua hukum ahkam terkandung dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, termasuk berpandu kepada amalan sahabat tu. Jadi begitulah berbeza pandangan di dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dari segi baca Fatihah dan juga dari segi bilangan rakaat. Dalam mazhab Hanafi, bilangan-bilangan rakaat sembahyang selain daripada fardu ada juga amalan sunat, tapi sunat dalam mazhab Hanafi dikira qaribum minal wujub, hampir wajib. Contohnya sembahyang subuh. Sembahyang subuh semua sekali, sembahyang sunat dan sembahyang fardu ada 4 rakaat. 4 rakaat sunat sebelum fardu 2 rakaat. Jadi kita Syafi'i pun sama. 4 rakaat juga sunat 2 rakaat dan fardu 2 rakaat. Apa beza antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah? Dalam sunat subuh tu, bezanya datang daripada beza menentukan definisi ta'rif sunat tu. Ta'rif sunat di sisi Imam Syafi'i, beramal dengan amalan sunat boleh. Kalau orang tu tidak amal, amalan sunnah tu tidak ada dosa. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, sunat ada 2, sunat muakkad dan sunat ghair muakkad. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i ada sunat ab'ad, sunat hay'ah dan sebagainya. Jadi dalam mazhab Hanafi, sunat ghair muakkad ni kalau kita nak lakukan boleh dapat pahala, kalau tidak buat tidak dosa. Satu lagi sunat muakkad ni, hukum dia hampir wajib. Mesti lakukan amalan sunat tu. Kalau pengikut mazhab Hanafi tidak melakukan amalan sunat muakkad tu, dosa dalam mazhab Hanafi. Sampailah sesetengah imam kata dia tidak akan dapat syafaat Rasulullah sebab abaikan sunnah Rasulullah. Jadi sunat subuh dalam mazhab Hanafi sunat muakkad, tak boleh tinggal. Jadi sekarang ni 2 orang masuk dalam masjid, seorang mazhab Syafi'i, seorang mazhab Hanafi. Semayang dah mula. Jadi orang ikut mazhab Syafi'i ni, bagi dia sunat subuh ni, amalan sunat ni, kalau dia semayang dapat pahala. Tak semayang sunat subuh, tak ada dosa, dia akan masuk semayang terus. Orang mazhab Hanafi, dia akan tengok imam duk baca ni surah panjang ke pendek.
Sekiranya surah tu panjang, dia duk baca surah Al-Muzammil, surah Amma Yatasa'alun, dia dah boleh agak dah. Ini semayang 2 rakaat fardu ni akan makan masa, akan lama sikit. Kalau dia semayang sunat juga, tidak masuk lagi dalam semayang tu sempat. Jadi dia akan semayang sunat 2 rakaat. Cepat-cepat dia semayang. Semayang Hanafi ini laju. Ya? Dia tidak ada rukun tamakninah. Kita tengok orang mazhab Hanafi, orang tua-tua Pakistan, muda-muda pun ada bermazhab Hanafi. Kita tengok mereka semayang, bila bangkit daripada rukuk, sujud selalu. Antara 2 sujud tidak ada jalsa istirahat, tidak ada baca doa. Jadi beza di situ. Dengan cara tu dia laju sikit semayang dia. Jadi 2 rakaat sunnah subuh tadi, dia akan semayang dengan cara dia lah. Kita nampak laju, dia sudah 2 rakaat tu, imam masih rakaat pertama tidak rukuk lagi. Dia sempat masuk dalam jemaah tu, dia akan semayang begitu. Sebab apa? Sebab perbezaan ta'rif di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i lain. Imam Abu Hanifah sunat muakkad tadi mesti semayang. Kalau tak sempat ketika sebelum fardu subuh tu, dia mesti qada balik selepas daripada terbit matahari tu. Kita dalam mazhab Syafi'i tak ada qada semayang sunat subuh. Kalau kita tak ada lah begitu, tidak qada. Tapi dalam mazhab Hanafi mesti qada balik. Itulah 4 rakaat semayang subuh tu. Kalau kita tengok Zuhur semua sekali ada 12 rakaat. Sebelum fardu zuhur, 4 rakaat 1 salam. Sunat muakkad hampir wajib tu, mesti semayang sunat tu. Selepas fardu subuh, 4 rakaat sunat muakkad lagi, tak boleh tinggal. Selepas daripada tu 2 rakaat semayang sunat muakkad juga tak boleh tinggal. Jadi nampak puan-puan Hanafi ni sibuk semayang sunat. Kita duduk relax, duduk wirid. Selepas fardu, dia orang sibuk bangun cepat-cepat semayang sunat. Macam tu kan kita duduk nampak. Jadi kita tak boleh salahkan dia. Memang dalam mazhab dia begitu. Mazhab kita ni dia wirid, selepas ni semayang sunat, selepas fardu kita tak semayang, pakat keluar pergi. Tak ada salah. Bagi mazhab Hanafi, dosa dia akan jaga. Dan semayang asar ni fardu 4 rakaat. Sebelum fardu 4 rakaat ni sunat ghair muakkad. Semayang pun boleh, tak semayang sunat 4 rakaat pun tak salah. Jadi 4 rakaat fardu. Maghrib pula, kita mazhab Syafi'i ni sebelum fardu, selepas azan ada sunat 2 rakaat. Dalam mazhab Hanafi tidak ada maksudnya, bukan menolak terus semayang sunat 2 rakaat sebelum fardu maghrib tu, tidak. Disebabkan berbeza ijtihad di antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, wujud berbeza pandangan tu. Jadi macam mana wujud berbeza pandangan di situ? Waktu maghrib sebelum fardu, antara azan dan semayang fardu ni, ada Imam Syafi'i kata boleh semayang sunat 2 rakaat. Dalam mazhab Hanafi tidak semayang. Sebabnya ketika Nabi SAW belajar waktu semayang daripada Jibril AS, setelah pulang daripada Isra' Mi'raj tu, mula nak semayang, dah difardukan 5 waktu semayang dah. Ketika tu Nabi SAW tidak tahu waktu mana nak semayang. Waktu zuhur tu Jibril AS turun mai, Nabi SAW kembali daripada Isra' Mi'raj ni, dah habis waktu subuh dah. Hari tu tidak ada subuh, mula semayang daripada waktu zuhur. Jibril AS datang hari pertama waktu zuhur, waktu asar sampai waktu isya', bagi tahu cara semayang. Waktu semayang ni waktu awal masuk semua. Hari yang kedua datang pula semayang.
Jibril alaihissalam jadi imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makmum ikut dengan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam semayang pada akhir waktu semayang. Nak bagi tahu Rasulullah SAW waktu mana masuk waktu semayang, waktu mana habis waktu semayang. Dalam keadaan begitu, Jibril alaihissalam semayang dengan Rasulullah SAW waktu maghrib tu, hari pertama sudah masuk waktu maghrib semayang. Hari yang kedua nak ajar waktu akhir pun, Jibril alaihissalam semayang dengan Rasulullah SAW selepas daripada terbenam matahari selalu. Jadi macam waktu lain, nak kata waktu awal, waktu akhir susah di waktu maghrib tu. Jadi disebabkan itu sesetengah ulama seperti ulama di kalangan mazhab Hanafi, mereka kata waktu maghrib ni singkat, sekejap sahaja, tidak lama. Bila dah azan masuk waktu maghrib tu, selepas terbenam matahari tu, sudah azan, iqamat. Sudah iqamat, semayang 3 rakaat fardu dan sunat muakkad 2 rakaat. Sudah tu habis waktu maghrib. Itu dalam mazhab Hanafi ada satu pendapat begitu. Dan ada juga sesetengah ulama ambil waktu sama seperti mana kita sekarang. Dalam mazhab Syafi'i kiraan waktu lain. Jadi begitulah dalam mazhab Hanafi, semayang isyak pula banyak rakaat. Semua sekali 17 rakaat. Macam mana 17 rakaat? Sebelum fardu 4 rakaat sunat. Bilang dia, takut tak cukup 17 pula. Tolong bilang sama. Sebelum fardu sunat 4 rakaat. Sunat tu sunat muakkad 4 rakaat. Kemudian fardu 4 rakaat. Berapa? 8. Sudah fardu ada pula sunat muakkad 2 rakaat. 10. Sunat ghair muakkad 2 rakaat. 12. Witir 3 rakaat. Witir wajib 15. Selepas witir ada 2 rakaat sunat ghair muakkad. Berapa? 17 rakaat. Kita mazhab Syafi'i ini senang, 4 rakaat fardu sudah tu cabut. 4 rakaat saja. Hanafi berat sikit situ. Wajib witir lagi. Semayang witir tiap-tiap malam kena semayang. Wajib. Tak boleh tinggal. Tinggal dosa. Kalau orang ada harapan malam dia boleh bangun nak semayang tahajud. Akhir tahajud tu nak semayang witir tanpa dia tangguh. Sudah semayang isyak tak semayang witir selalu. Kemudian belum subuh dia akan witir. Itu boleh. Witir 3 rakaat tu pula mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i tidak sama. Mazhab Syafi'i witir macam mana? Seperti mana kita semayang witir di bulan Ramadan tu. 2 rakaat dan 1 rakaat. Dalam mazhab Hanafi 3 rakaat 1 salam seperti mana semayang maghrib. Kita baca qunut dalam mazhab Syafi'i masa mana? Selepas daripada bangkit daripada rukuk, kan? Dalam mazhab Hanafi rakaat yang ketiga witir tu dia akan angkat tangan sebelum rukuk. Maknanya akan baca doa qunut sebelum rukuk. Sudah qunut baru rukuk. Qunut dia pula lain. Kita baca qunut Allahumma hadina fi man hadait. Dia baca Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni. Panjang lagi qunut dia. Itu beza antara Hanafi dan Syafi'i. Jadi banyak lagi amalan-amalan berbeza antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Seperti mana baca bismillah dalam semayang. Bila baca Fatihah dalam mazhab Syafi'i mesti baca bismillah sekali. Dalam mazhab Hanafi baca Fatihah tidak sekali dengan bismillah. Maksudnya bismillah tidak dikira satu ayat daripada surah Fatihah. Itu berbeza. Walaupun begitu, jika semayang ni imam
yang bawa mazhab Syafi'i, dia akan sebut bismillah deras, dengan suara, kemudian baca Fatihah. Imam yang pegang mazhab Hanafi, dia akan mula daripada surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, tak bunyi baca Fatihah. Jadi jangan pula kita kata tak baca bismillah tak sah, kita ikut semayang dengan imam pakai mazhab Hanafi itu bising. Tak perlu. Bukan dia tak baca, baca perlahan. Begitulah. Amin selepas Fatihah tu baca perlahan. Dalam mazhab Syafi'i baca kuat. Begitulah. Ada amalan-amalan berbeza antara satu sama lain di antara mazhab-mazhab tu, tapi ada sesetengah berbeza ijtihad di antara imam-imam membawa kepada sah ataupun tidak sah. Seperti mana Fatihah dalam mazhab Syafi'i, kalau tak baca Fatihah tidak sah. Dalam mazhab Hanafi sah. Macam baca bismillah kuat, amin dengan bunyi suara kuat, itu berbeza dari sudut kelebihan fadilat. Kalau baca dengan suara tinggi dalam mazhab Syafi'i itu afdal. Dalam mazhab Hanafi baca perlahan tu afdal. Dari segi afdaliyah, yang mana lebih banyak pahala, beza di situ. Jadi khilaf di kalangan imam-imam ni tidak menjadi masalah bagi kita. Tidak akan sampai ke peringkat kita mau perang satu sama lain, mau balas satu sama lain, sampai kita nak kata orang pegang mazhab Syafi'i tidak boleh ikut imam yang pegang mazhab Hanafi. Ataupun kita kata orang ikut mazhab Hanafi ni nak ikut di belakang imam ikut mazhab Syafi'i tidak boleh, dan sebagainya. Itu salah. Jadi hukum dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dari segi ikut imam ni, dalam dua-dua mazhab ni makmum akan serah kepada imam. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, berkenaan dengan sah tidak sah, dia akan tengok ikut imam tu. Contohnya dalam mazhab Hanafi, bila darah tu keluar daripada tempat luka, darah tu dah mengalir, itu batal wudu. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Jadi imam yang semayang jadi imam ni, makmum ada di belakang ikut mazhab Hanafi, imam ni mazhab Syafi'i. Contohnya imam mai daripada rumah lalu mai dalam getah, rumah dalam getah, contohnya pacak banyak. Jadi pacak gigit dah, dia tak khabar, dia jadi imam. Yang belakang tu ada orang ikut mazhab Hanafi, dia dah ikut dah dengan imam bermazhab Syafi'i itu. Kemudian dia nampak dekat tumit imam tu, tengah dia semayang, dia dah lihat ada mengalir darah daripada tempat luka hak pacak tu. Jadi bagi dia, imam punya wuduk dah batal. Jadi dia kena mufaraqah lah, tak sah dia ikut dah ketika tu. Jadi yang imam tu mazhab Hanafi, yang nak ikut ni mazhab Syafi'i. Makmum tu dia nampak imam masa dia keluar rumah tu, dia dukung anak kecil. Imam tu dia serah balik isteri dia, tersentuh tangan. Imam tu keluar mai begitu jadi imam. Yang mazhab Syafi'i ni nampak. Jadi bagi mazhab Syafi'i dah batal wudu imam tu, jadi tak payah ikut. Jadi keputusan sah ataupun tidak nak ikut imam mazhab berlainan ni, keputusan duduk di makmum. Dia kena kira ikut mazhab dia. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali senang, serah 100% ke imam. Kalau ikut imam tu, imam punya mazhab kira sah semayang dia, walaupun makmum nampak tidak sah dari sudut pandangan mazhab dia, kena ikut sah semayang. Itu senang, tak perlu mikir banyak.
niat makmum ikut saja. Jadi begitulah pandangan-pandangan berbeza. Seperti mana kita baca kunut, yang nyata sekali kunut. Dalam mazhab Syafi'i kita kunut subuh. Mazhab Hanafi kunut subuh tidak ada. Dia kunut di witir selepas isyak. Di situ kunut dia. Baik, sekarang ni yang jadi imam ni mazhab Syafi'i, dia akan baca kunut. Jadi yang ikut makmum mazhab Hanafi ni, walaupun tidak ada dalam mazhab dia kunut subuh, dia kena duduk diam ketika tu. Letak tangan panjang begitu biasa, tidak angkat tangan, dia ikut diam begitu. Kalaulah yang mazhab Hanafi itu jadi imam tak baca kunut, yang ikut ni mazhab Syafi'i tak dapat baca kunut, tidak ada masalah. Jadi maknanya mazhab-mazhab tidak menimbulkan masalah dan juga fitnah. Baik, yang ikut mazhab Hanafi, dia jadi makmum, yang imam ni mazhab Syafi'i baca kunut. Ikut mazhab dia, letak tangan straight begitu. Tapi ada juga pendapat daripada Qadhi Abu Yusuf, imam mazhab Hanafi, anak murid Imam Abu Hanifah. Dia kata kalau makmum Hanafi ada di belakang imam bermazhab Syafi'i baca kunut tu, kalaulah dia juga turut angkat tangan juga tidak salah. Cuma khilaf aula. Itu saja, tidak batal sembahyang pun. Maknanya imam-imam begitu senang kira satu sama lain. Imam Syafi'i sampai pergi dekat makam Imam Abu Hanifah. Waktu sembahyang subuh, masjid berdekatan dengan makam tu, Imam Syafi'i jadi imam. Pagi subuh, pagi tu tidak baca kunut. Sedangkan dia sendiri ijtihad, kunutnya ada subuh tu. Murid-murid tanya, wahai imam, hari ini ada qaul jadid pula kah? Ada pendapat baru kah? Imam Syafi'i kata tidak. Siapa di situ? Tunjuk makam Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata betul. Pagi ini aku tidak baca kunut sebab aku menghormati pandangan Imam Abu Hanifah. Tinggal ijtihad aku. Tak ada masalah. Imam sendiri tak ada masalah. Yang timbulkan masalah ni kita. Salahkan satu sama lain. Itu tahan sikit. Salahkan imam pula. Itu lagi teruk sekarang ni. Seolah-olah kita ni lebih pandai pada imam pak mazhab. Kita kena faham kedudukan imam pak mazhab dengan kedudukan imam hadis 6 orang. Mereka semua hidup di zaman khairul qurun, zaman lingkungan 300 Hijriah. Wujud dulu imam mazhab, wujud kemudian imam hadis. Imam pak mazhab wujud dulu. Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud sempat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Tirmizi, anak murid Imam Bukhari. Begitulah salasilah imam-imam tu. Sekarang kita ingat bunyi Bukhari lebih hebat, lebih tinggi darajat daripada imam pak mazhab. Sebenarnya Imam Bukhari ni anak murid Imam pak mazhab. Imam Bukhari, Imam Abu Dawud anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid Imam Syafi'i. Dan juga anak murid Qadhi Abu Yusuf, dia tu anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i anak murid Imam Malik. Dan juga anak murid Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia tu anak murid Imam Abu Hanifah. Nak lari mana? Tak boleh lari daripada imam pak mazhab tu. Imam Bukhari pun masuk dalam tu juga sanad dia. Sanad Imam Bukhari tinggi. Ada 22 hadis panggil sulasiat Bukhari. Dalam 22 hadis tu, 11 hadis Imam Bukhari riwayat daripada Makki bin Ibrahim. Makki bin Ibrahim tu anak murid Imam Abu Hanifah.
3 hadis lagi daripada Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Dia riwayat daripada Imam Zufar. Imam Zufar ni anak murid Imam Abu Hanifah juga. Imam Bukhari dalam 22 sanad tertinggi ni, riwayat 6 riwayat daripada Dhahhak bin Makhlad. Dia tu anak murid Imam Abu Hanifah juga. Tak boleh lari daripada Imam Mazhab. Imam Mazhab lebih tinggi daripada Imam Hadis. Imam Hadis ni kecuali Imam Bukhari. Imam Hadis lain hanya pandai hadis, faham hadis, riwayat hadis. Tak mampu ijtihad seperti Imam Pamazhab dan Imam Bukhari. Imam Pamazhab ni mujtahid lagi muhaddis. Hadis, Quran semua pandai. Pandai keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Fahaman mereka lebih tinggi. Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi, dalam bab mandi mayit, dia ada sebut, wa kadzalika qala al-fuqaha. Begitulah fuqaha kata. Fuqaha ni imam-imam mazhab tu, imam-imam mujtahid tu. Wa hum a'lamu bima'anil hadis. Imam Tirmizi, imam hadis, dia kata apa? Mereka lah imam-imam mujtahid itulah, imam-imam mazhab itulah lebih mengerti maksud hadis tu. Ilmu imam-imam mazhab ni lebih tinggi daripada ilmu imam hadis. Ilmu kita lebih tinggi daripada imam mazhab. Terbalik. Sekarang dah jadi begitu. Kita boleh kritik Imam Syafi'i, boleh kritik Imam Abu Hanifah, maknanya ilmu kita lebih tinggi daripada imam-imam tu. Kalau tidak, macam mana kita nampak imam tu salah? Itu gambaran orang sekarang seperti mana Ustaz Hafiz kata tadilah. Mereka belagak macam tu. Jadi semua khilaf kita kena ingat datang daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis dan amalan sahabat. Tidak ada reka cipta daripada imam-imam tu sampai kita nak salahkan imam-imam tidak layak dengan ilmu kita. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mampu syarah Bukhari. Senang-senang ikut Imam Syafi'i, tak ada masalah. Allamah Badruddin Aini pandai syarah Bukhari, tulis kitab Umdatul Qari, senang saja ikut ijtihad Imam Abu Hanifah. Tak ada masalah. Allamah Ibnul Arabi yang syarah kitab Sunan Tirmizi, senang saja dia ikut ijtihad Imam Malik, tak timbul masalah. Kalaulah ijtihad imam-imam mazhab tu salah, tidak menepati dengan Quran hadis, siapa akan tegur dulu? Tak perlu tunggu orang sekarang mau bising, mau tegur. Sebab apa? Orang sekarang ni nak kiamat dah, nak mampus dah. Hidup pula zaman jauh dengan zaman Rasulullah, hidup zaman Syarul Qurun, zaman hampir dengan zaman Dajjal. Dapat ilham daripada kuncu-kuncu Dajjal. Itu orang sekarang. Ulama dulu zaman mereka hidup zaman hampir dengan zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Jadi ilmu mereka lebih tinggi daripada ilmu kita sekarang. Mereka dapat fahaman sebenar daripada Rasulullah, daripada sahabat melalui imam-imam tu. Jadi ilmu imam-imam mazhab ni lebih tinggi. Seperti mana Imam Sufyan Tsauri, ulama hadis. Saya dah cerita tadi kan, dia sendiri buat pengakuan ulama hadis yang hebat-hebat ada di dalam majlis Imam Abu Hanifah ni bagaikan burung pipit ada di hadapan burung helang. Jadi orang ada ilmu, dia kenal alim. Kita tak ada ilmu, tak kenal alim, kita anggap alim tu pun jahil macam kita juga. Salah putusan dia. Begitulah dah jadi sekarang ni. Baik, sambung lagi pula. Alhamdulillah. Kalau nak ngajar dah pukul 8.45. Jadi kita anggap tadi adalah penutup kepada program kita pada malam itu. Jadi alhamdulillah Maulana akan terbang ke Kuching pada pagi esok. Mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan Maulana dan insya-Allah mudah-mudahan kita direzekikan lagi
untuk Maulana datang ke situ dan kita dapat bersama dengan Maulana untuk mendapatkan manfaat. Tadi kita ada daurah pengajian kitab Nukhbatul Fikar karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di Masjid Taqwa. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita sambung lagi kitab ya. Jadi balik baca dulu lah, dengan simpan aja kitab ya. Nah, insyaAllah Maulana datang kita akan sambung lagi daurah dan kita akan adakan pengajian dengan tajuk-tajuk yang lain yang akan memberikan kefahaman kepada kita dengan pemahaman yang benar insyaAllah mengikut kepada manhaj para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi dengan itu kami sebagai moderator bidang terwujud. Sebenarnya kami si terlibat dalam forum tu. Sebab yang Ustaz Hafiz Madah tadi yang moderator, tapi kerana dia terpaksa jalan awal, jadi kami ambil alih sebagai moderator. Jadi bidang terjun. Soalan pun saya ada tu, saya dah madah dengan Maulana tu, soalan spontan aja tu. Banyak direct aja. saya dah madah awal nak tanya apa soalan tu. Jadi alhamdulillah dengan kupasan dan penjelasan Maulana tadi dapat membuka minda kita bagaimana untuk kita memahami sejarah mazhab daripada zaman sahabat ini, kepentingannya dan bahaya juga pemikiran yang disentuh oleh Al-Fadhil Hafiz tadi, golongan yang tidak bermazhab akhirnya boleh menyebabkan rusak pegangan syariat kita, dan itu sangat berbahaya kepada agama kita. Dan kita lihat bahawasanya para ulama yang besar-besar seperti mana yang disebutkan oleh Maulana tadi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mensyarahkan keseluruhan hadis Sahih Bukhari masih tetap bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kita baca hadis Bukhari pun Syafi'i, bukan kata syarah, baca aja. Tiba-tiba kita kata aku sih mau ikut mazhab. Ada dalam satu video ambil bangga ada seorang ustaz yang berfahaman dengan fahaman Wahabi mengajar hadis Bukhari. Baca hadis innamal a'ma la binniyat, baca baris atas. Baca baris no asasnya pun masih salah. Berani mengajar Sahih Bukhari yang sebetulnya innamal a'malu binniyat, baris depan. Ya basic di dalam bahasa Arab, tapi berani mengajarkan Sahih Bukhari dan berani mengajarkan masyarakat supaya ikut mazhab, supaya ikut imam-imam mazhab, ikut hadis. Nya baca hadis pun salah. Apalagi nak memahami makna hadis. Yang mana makna hadis ia sendiri para sahabat sendiri pun yang dengar secara langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbeza di dalam memahami hadis ini. Bagaimana dengan kita yang jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mengikut kepada para ulama, khususnya ulama-ulama mazhab, itu jalan yang selamat, jalan yang sesuai seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, dan dengan petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya, dan banyak lagi hadis-hadis yang menyatakan tentang kelebihan para ulama. Maka ini jalan yang selamat, ini jalan para ulama kita, ini jalan para sesepuh kita, jalan tutuk guru kita, lolok mari mereka bermazhab dengan salah satu daripada mazhab yang empat, seperti mana yang kita lihat kepada para ulama kita, dan kemudian mereka beramal dengan apa yang telah diputuskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak masjid kerana memberi ruang pada malam itu untuk kita adakan satu forum bersama dengan Fadilatul Syekh Maulana Hasin Al-Qadir dan juga Al-Fadil Al-Mukarram Al-Ustaz Hafiz. Walaupun mungkin malam itu tidak sempurna kerana ada kekangan-kekangan, tetapi alhamdulillah kita rasa ini suatu saat yang sangat baik kepada kita dan sangat bermanfaat kepada kita. Kita ucapkan jazakumullah khairul jazak kepada Fadilatul Syekh Maulana Hasin, dan insyaallah mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan kali terakhir beliau berada di situ ataupun datang sendiri untuk menyampaikan ilmu, insyaallah. Jadi kami mohon maaf jika ada kekurangan di pihak kami sebagai moderator bidang tujuh malam itu, dan terima kasih kepada yang hadir, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik daripada Mahat Hafiz Darus Syafiq, dan insyaAllah selepas daripada solat Isya itu kita ada makan mesti ada. Jadi insyaAllah anda makan, jadi jangan balik duduklah makan dulu insyaAllah. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.